Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ngau Xiaoxi selaku pensyarah bagi subjek YFP 407 Apresiasi dan Kritikan Skrin. Baiklah, saya Nurul Syazwani binti Ghazali bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Akilah Husna binti Anwar, Nurul Syuhada binti Muhammad Hilmi, Nur Nabilah binti Muhammad Kamal dan Lim Minwei. Kami daripada kumpulan 3 akan membuat pembentangan video pendek tentang penghasilan video kami yang bertajuk Voice of the Silence. Baiklah, tajuk video kami adalah Voice of the Silence iaitu pengenalan sedikit tentang tajuk pilihan kami ialah mengenai video yang berkaitan dengan kesihatan mental yang dilalui oleh mana-mana individu yang pernah mengalami dan sedang melakukan rawatan. Sedikit pengenalan, umum mengetahui situasi pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak kesan kepada masyarakat keseluruhannya. Adalah normal untuk kita merasa cemas dan tertekan semasa pandemik ini. Namun, jika berlebihan tanpa kawalan dan dorongan yang betul, akan merosakkan kesihatan diri dan mental kita. Isu kesihatan mental yang berkaitan dengan emosi adalah isu utama yang berlaku dalam kehidupan rakyat Malaysia. Peratusan tertinggi yang menyumbang kepada peningkatan kesihatan mental adalah seperti masalah psikiatri, kemurungan. Selain itu, keperluan asas dan masalah dalam perhubungan juga adalah merupakan salah satu penyumbang kepada peratusan tertinggi bagi kesihatan mental di Malaysia. Hal ini berketepatan dengan isu yang kami pilih iaitu isu yang dekat dengan kalangan masyarakat mengenai kesihatan mental. Walaupun kesihatan mental ini digunakan dan dianggap sebagai perkara kecil, sebenarnya kesihatan mental ini mendatangkan banyak impak yang negatif bagi sesiapa yang pernah mengalaminya. Baiklah. Pembentangan mengenai konsep video yang kami lakukan akan diterangkan selanjutnya oleh Nur Nabilah binti Muhammad Kamal. Sejahtera, nama saya Nur Nabilah binti Muhammad Kamal. Saya ingin membentangkan tentang konsep video kami dari 3 sudut iaitu mental health, lonely dan social media, standard of evidence. Okey, pada sudut mental health, kita tahu ramai kita daripada sudut pelajar ke orang yang bekerja, orang yang berkeluarga, semuanya ada masalah yang mereka hadapi ketika musim COVID-19, ketika dilakukan lockdown, MCO. Jadi, semua orang menghadapi masalah yang berbeza-beza. Tapi semua orang juga struggle lah untuk adapt dengan situasi sekarang. Jadi, kesihatan mental ini yang kami ingin ketengahkan sebab ianya berlaku. Kita tengok macam baru-baru ni ada pelajar USM bunuh diri. Kita tidak tahu apa yang tekanan yang beliau hadapi dan kita tahu ramai lagi orang yang menghadapi tekanan yang sama. Jadi video ini kami lakukan untuk memberi peringatan kepada orang ramai untuk menjaga dirilah kiranya dan orang lain juga perlu menjaga sesama kita sebab kita tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup kawan-kawan kita, even ibu bapa kita. Jadi depresi ataupun kemurungan ni sesuatu yang kita tak nampak. Jadi kita perlu berhati-hati sebab kita boleh tengok orang tu dia bahagia, dia happy, tapi macam contoh video kami tengok, kami ambil daripada sudut dalam bilik. Kiranya bila kita berseorangan, apa yang kita rasa bila kita dalam kegelapan, kita menyendiri. Jadi perasaan itu akan hadir sebab kita berfikir bila kita berseorangan kan. Jadi ada pelajar yang putus asa dengan banyak kerja, dengan kadang-kadang mungkin ada banyak yang menghadapi lecturer yang tidak memahami struggle pelajar. Ada juga pelajar yang tak faham struggle lecturer. Jadi dalam situasi macam ni, kami menggalakkan orang lain untuk faham apa yang berlaku dalam minda kita ketika kita berseorangan. Jadi kami galakkan adalah untuk mencari bantuan pakar lah. Macam dalam video ni kami menggunakan servis Befriender untuk bercakap. Kiranya kami akan bercakap dengan
salah seorang sukarelawan yang mendengar luahan kami dan memberi pencerahan dan memberi nasihat. Seterusnya, lonely. Kami menggunakan konsep lonely ataupun label lonely ini untuk menunjukkan bahawa label ini menunjukkan kadang-kadang disalahguna. Tapi dalam video ni kami tunjukkan orang yang berada bersama rakan tapi tak didengari. Jadi mereka ada juga yang memilih untuk menyendiri dan kadang-kadang ini dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di social media. Macam dalam video kami tunjukkan dia membaca daripada social media yang mengatakan dia sunyi. Jadi dia merasakan kesunyian itu macam contagious lah. Bila dia tengok orang dia rasa orang lain sunyi, dia pun nak rasa sunyi juga. Jadi benda ni bukan asing, benda ni berlaku. Kita memang mudah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Merasa tak didengari dalam satu situation itu berlaku juga. Kemudian label lonely ni macam sebelum ni kami pernah cuba sampaikan yang mana kita kadang-kadang mudah macam dulu kita tak label depression, label lonely ni macam kurang ada. Jadi tidak selalu digunakan. Bila label-label ini disalahgunakan, ia menyebabkan kita akan jadi lagi vulnerable. Seterusnya, tentang social media standard of happiness. Ada kajian yang mengatakan bahawa social media membuatkan orang lain kurang happy dan kita rasa tak bersyukur sebab kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lebih untuk mengejar validation, mengejar perhatian daripada orang lain. Macam contoh, kalau kita ada kajian yang mengatakan kalau kita lagi ramai followers, kita akan perceive to be more happy berbanding dengan orang yang tidak ada ramai kawan lah. Dan bahayanya dekat social media adalah bahagia yang ditunjukkan adalah bahagia yang palsu. Bila kita post, kita keluar dengan kawan-kawan, kita pergi bercuti, orang akan rasa macam kehidupan dia ini bahagia tanpa masalah. Tetapi kita lupa yang kita tak akan post benda yang kita tak suka. Maksudnya, dan daripada video ni kami nak memberitahu macam bila datangnya COVID-19, bila datangnya PKP semua ni, kita baru sedar yang kita kehilangan nikmat yang bercakap secara face to face lah dengan kawan-kawan, berhubung secara berdepan tanpa memikirkan kesan dijangkiti oleh COVID-19. Jadi sebenarnya bila kita merindui hubungan dengan rakan-rakan kita sebenarnya. Jadi memang manusia perlu untuk ada berhubunglah dengan orang lain untuk berbincang, bercakap, meluahkan. Bila kita berada di social media, memang kita nampak seperti kita bercakap dengan orang lain tapi sebenarnya kita keserangan. Jadi daripada mesej yang kami cuba sampaikan yang mana hubungan sesama manusia itu penting dan kita perlu menjaga dan check lah kawan-kawan kita, adakah mereka sunyi, adakah mereka memerlukan orang untuk berhubung sekali. Dan jangan terlampau terpedaya dengan apa yang ditunjukkan di social media kerana kemungkinan ada orang sedang bersedih walaupun dia pamerkan dia bahagia. Dan orang yang tengah bersedih kami galakkan untuk mencari bantuan dan mencari orang lain untuk mendengar luahan kita. Sekarang saya hendak cakap bahagian mise-en-scène. Saya hendak cakap 4 elemen mise-en-scène terhadap video ini, iaitu setting, pementasan aksi, pakaian dan solekan serta pencahayaan. Bagi bahagian setting, gambar ini dan gambar ini, lokasi kedua gambar ini adalah di tempat yang gelap dan sempit, iaitu di bilik sendiri. Ini telah memberi makna dan tema mereka yang lonely. Kerana keadaan mereka yang kurungkan sendiri di tempat yang sempit tersebut boleh menggambarkan mereka dalam keadaan yang berasa sedih, sendiri yang dikurung di satu tempat dan sangat lonely.
Maka bagi kedua-dua gambar ini menunjukkan mereka adalah di tempat outdoor. Bagi gambar ini, perempuan yang duduk di motor mengangkat tangannya ke atas yang menunjukkan keadaan yang sangat bebas. Manakala bagi gambar ini, pelakon di dalam sedang menari dengan sangat gembira di padang. Kedua-dua setting lokasi ini telah menunjukkan mood dan tema yang sangat gembira selepas melarikan diri dari lonely. Bagi bahagian pementasan aksi, dalam gambar ini, melalui ekspresi muka perempuan, boleh mendapati informasi bahawa dia sangat sedih dan melalui body language-nya, dapat mengetahui bahawa dia menelefon kepada orang yang paling dia kasihi, tetapi tidak dapat membalasan. Dan melalui gambar ini, melalui ekspresi mukanya yang senyum, yang dia sudi melarikan sendiri daripada perasaan loneliness. Melalui ekspresi muka perempuannya di dalam gambar ini, matanya yang telah dipenuhi dengan air mata telah menunjukkan signal bahawa dia sangat sedih. Melalui perempuan yang dalam gambar ini, yang telah senyum dengan gembira di atas motor boleh mendapat signal bahawa dia sangat gembira. Bagi bahagian pakaian dan solekan, pakaian perempuan dalam gambar ini adalah hanya pakai t-shirt yang agak nipis dan seluar pantai yang pendek. Dan muka perempuan ini boleh lihat bahawa dia tak ada pakai solekan pada mukanya. Melalui pakaian yang dipakainya dan muka yang tiada solekan, boleh mendapati statusnya adalah di rumah. Bagi perempuan ini juga dapat melihat bahawa dia tanggalkan tudungnya. Ini juga boleh memberi makna bahawa dia adalah di dalam bilik sendiri. Melalui gambar, tetapi dalam gambar ini, melalui gambar ini, perempuan ini telah memakai skirt dengan t-shirt dan kami dapat lihat bahawa dia ada pakai solekan pada mukanya. Ini boleh menunjukkan dia sedang mengadakan mood yang gembira dan tidak lagi berasa lonely. Bagi bahagian pencahayaan dalam kedua-dua gambar ini adalah agak gelap sampai hanya boleh lihat ada orang dalam bilik ini sahaja. Ini merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi audiens perasaan lonely pelakon dalam video ini. Bagi kedua-dua gambar ini, boleh dilihat bahawa cahaya dalam gambar ini adalah dari alam semula jadi yang sangat cahaya. Dan cahaya dalam gambar ini boleh mempengaruhi audiens perasaan seseorang yang bebaskan sendiri dari loneliness dan beri orang perasaan yang sangat energetik dan bebas. Selamat sejahtera, nama saya Nurul Syuhada binti Muhammad Helmi dan saya akan membentangkan berkenaan dengan sinematografi. Apa itu sinematografi? Sinematografi merupakan penceritaan visual dalam sesebuah filem. Ia juga merangkumi pencahayaan, pembingkaian, komposisi, gerakan kamera, pemaparan fokus dan juga warna menurut Masterclass 2020. Antara komposisi kamera yang digunakan adalah video Voice of Silence, iaitu video kami. Yang pertama adalah wide shot, medium wide shot, extreme wide shot, close up, extreme close up, point of view dan over the shoulder. Antara pemaparan yang digunakan adalah wide shot, iaitu pada 1 minit 23 saat. Komposisi ini ingin memberikan pendedahan kepada penonton tentang maklumat dan ingin menyampaikan apa yang sedang berlaku di sekeliling pelakon. Pemaparan yang digambarkan adalah dalam keadaan suasana yang gelap dan hal ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran kepada para penonton. Seterusnya, extreme wide shot ingin menunjukkan pemandangan yang luas di sekitar watak. Berdasarkan pemaparan ini, pemaparan yang ingin dipaparkan adalah lebih kepada suasana yang ceria dan juga gembira. Hal ini secara tidak langsung akan membangkitkan emosi kepada para penonton. Seterusnya adalah medium wide shot. Komposisi ini ingin memperlihatkan suasana gembira yang dipertontonkan oleh para pelakon. Pemaparan yang digambarkan pada minit ke-7 ini
adalah lebih kepada penyelesaian dan ini akan membangkitkan rasa suasana gembira kepada para pelakon. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran yang luas, gambaran yang jelas kepada para penonton bahawa watak sedang berada dalam keadaan yang gembira, iaitu penyelesaian daripada apa yang telah dilalui oleh para pelakon. Seterusnya, close up. Berdasarkan komposisi ini, ia ingin menyampaikan emosi kepada para penonton bahawa watak yang dimainkan. Ia juga ingin menggambarkan kepada para penonton bahawa watak sunyi dan terdapat sesuatu yang berlega di dalam minda pelakon. Pemaparan ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran kepada para penonton bahawa watak berada dalam keadaan yang sunyi dan tidak memiliki sesiapa di sekeliling. Jika kita lihat dengan jelas bahawa jika dilihat berdasarkan air mata para pelakon, kita dapat lihat dengan jelas bahawa watak berada dalam keadaan yang sunyi dan hal ini secara tidak langsung akan membangkitkan emosi kepada para penonton. Seterusnya, point of view. Point of view banyak digunakan dalam pemaparan video ini. Dan ini merupakan antara pemaparan gambar yang dipertontonkan. Ia ingin menyampaikan kepada para penonton dari sudut pandang pelakon itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran yang luas daripada segi mata para pelakon itu sendiri. Seterusnya, over the shoulder. Komposisi ini ingin memperlihatkan kepada penonton dari sudut pandang hadapan yang dilihat oleh pelakon itu sendiri. Jika kita lihat situasi daripada segi kita lihat daripada pemaparan gambar ini, suasana yang sunyi ingin digambarkan melalui video ini. Dan hal ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran kepada para penonton bahawa suasana yang ingin diperlihatkan oleh video ini sendiri. Seterusnya, dari sudut pencahayaan. Jika dilihat dengan jelas di awal video ini, pencahayaan low key lighting banyak digunakan. Di akhir video ini, high key lighting digunakan. Hal ini sebenarnya ingin memperlihatkan situasi, emosi yang ingin dipertontonkan kepada para penonton. Watak pencahayaan yang gelap ingin dipaparkan kepada para penonton bahawa keadaan yang sunyi, gelap, suram. Dan hal ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran yang luas kepada para penonton. Dan secara tidak langsung akan membangkitkan emosi kepada para penonton. Selamat sejahtera Dr. Ngor. Nama saya Nur Akilah Husna binti Anwar. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian saya iaitu struktur video dan runut bunyi yang dapat ditemukan dalam video kami iaitu Voice of the Silence. Jadi video pendek ini bercorakkan eksperimental dan konseptual. Jadi ia meneroka mesej pergelutan mental ketika pandemik melalui beberapa siri bunyi rakaman peti suara yang dikumpulkan dalam sebuah susunan yang berterutan. Disebabkan dia bersifatkan eksperimental, ia tidak mengikut ketetapan struktur naratif yang bersifat tradisional. Ia tidak mempunyai latar masa yang tertentu iaitu masa ialah subjektif menurut setiap perspektif pemanggil. Ini bermakna dalam setiap babak, setiap sekuens pemanggil tersebut, latar belakangnya berbeza, ada yang siang dan ada yang malam. Struktur video ini lebih menjurus kepada pembentukan mesej melalui kombinasi peristiwa yang dilakonkan semula dan digabungkan dengan klip-klip peribadi, cebisan video liputan berita dan peristiwa dunia yang berlaku dalam kehidupan sebenar. Jadi, we kind of like reenact back whatever that we interpret from the voicemail, and then kami juga menggunakan video-video liputan berita seluruh dunia dan peristiwa dunia yang berlaku dalam the real life. Kami letakkan di permulaan
video bagi mewujudkan permanaan bahawa COVID-19 sesuatu benda yang mengancam dunia ketika ini. Kemudian kita bergerak kepada struktur video yang seterusnya, iaitu susunan rakaman dalam video kami. Pertama sekali, selepas pembukaan tajuk, kami terus pergi kepada rakaman peti suara yang pertama, diikuti yang kedua, ketiga, keempat dan akhir sekali rakaman panggilan balas petugas sukarela. Jadi ini semua mengetengahkan struktur masalah penyelesaian ataupun problem solution, yang mana isu yang dipersembahkan diberikan cadangan penyelesaian di pengakhiran video. Penceritaan bermula dengan bunyi peti suara pemanggil pertama diiringi visual yang dilakukan semula secara rawak. Representasi visual diinterpretasi daripada rakaman peti suara. Kami menggunakan konten daripada peti suara yang kami rakamkan dan kemudian kami extract whatever that we can produce from the voicemail. We turn it into a visual expression of what the voicemail would bring the message about. Kemudian susunan sekuens diikuti oleh beberapa lagi peti suara sehingga ke pemanggil keempat. Kesemua isu dalam panggilan akhir sekali dirumuskan oleh seorang petugas sukarela yang bertanggungjawab menjaga talian hayat berkenaan. Ia juga bertindak sebagai ilusi bahawa petugas tersebut sebenarnya telah menjawab kesemua panggilan dan membawa video tersebut kepada suatu titik positif di akhir video. Seterusnya ialah runut bunyi sebagai ejen penyampaian message. Voice of silence, like the namesake, like the title itself, really relies a lot on the use of background noise, background music, background sound. Voice of silence mengetengahkan penggunaan bunyi sebagai medium utama penceritaan. Dalam konteks ini, kami meletakkan penggunaan visual sebagai sumber kedua berbanding dengan penggunaan sumber bunyi, iaitu sumber pertama. Mesej disampaikan melalui rakaman peti suara yang juga merupakan luahan isi hati pemanggil yang menghadapi kecelaruan mental akibat isolasi. Penggunaan bunyi yang bertemakan bunyi-bunyi daripada telefon adalah simbolik kepada cara masyarakat berhubung antara satu sama lain ketika wujudnya batas pergerakan akibat COVID-19. Jadi bukti kepada penggunaan bunyi, bukti voice of silence mempunyai kebergantungan kepada bunyi agak tinggi, antaranya ialah penggunaan rakaman peti suara sebagai monolog ataupun voice over oleh watak pemanggil. Kemudian juga kami menggunakan bunyi latar telefon bimbit yang sedang memanggil, dialing telefon ringtone yang kami letakkan di permulaan video. Dan kami juga ada masukkan bunyi answering machine, yang mana answering machine tersebut akan jawab kepada pemanggil jika panggilan tersebut tidak diangkat. Kami insert, we put it at the starting of our video. Kami juga terdapat juga penggunaan dua kesan bunyi latar ambience sepanjang tempoh pemanggil dan petugas bercakap. Kesan bunyi latar ambience yang pertama, ia mengiringi luahan isi hati pemanggil yang menggambarkan kegelapan, rasa putus asa dan terputus dari dunia luar. Dan bunyi yang kedua mengiringi jawapan balas daripada petugas sukarela yang mana menunjukkan sisi yang lebih positif dan cerah, wujudnya harapan baru untuk membawa perubahan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di akhir pembentangan kumpulan 3 ini diharap dapat memberikan sedikit pemahaman dan pengertian tentang kesihatan mental. Kesihatan mental bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan kerana emosi yang sihat akan menjana pemikiran mental yang sihat. Dekatilah individu yang mampu menolong jika kita berada dalam kegelapan itu dan ubah persekitaran kita sekarang daripada aura dan emosi yang negatif kepada aura yang lebih positif dan bahagia. Penerbitan video ini mampu memberikan pengetahuan asas kepada kemelut individu yang bergelumang dalam isu kesihatan mental. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 3.